Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan, umur yang panjang, kesihatan yang baik, mana kita dapat menghadirkan diri untuk menunaikan solat Isyak, tarawih, witir dan sedikit tazkirah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diam tak diam malam ni kita dah masuk malam yang ke-11. Bermakna kita telah pun berpuasa selama 10 hari. Mudah-mudahan selama 10 hari kita berpuasa akan menjadikan kita orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara ciri orang yang bertakwa ialah bila beribadah dia rasa seronok, dia rasa puas, dia nak teruskan lagi amal ibadahnya. Ini antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ciri ini ada pada diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita memang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah pun memakbulkan doa kita. Kalau tuan-tuan perasan, bila masuk saja bulan Rajab, kita akan mula berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Kalau kita lihat, mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, mungkin sahabat kita, mungkin di kalangan jemaah kita, mungkin di kalangan pasangan kita, anak-anak kita yang telah pun kembali ke rahmatullah sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi kita alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan umur, Allah Ta'ala beri kita peluang untuk bertemu Ramadan, dan alhamdulillah kita dah masuk malam yang ke-11 yang seharusnya kita manfaatkan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebolehnya kita berazam untuk menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun ini kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita imbas kembali 2 tahun yang lepas ketika awal wabak Covid melanda, kita nak datang ke surau pun tak boleh. Jangan kita nak datang ke surau, nak keluar rumah pun takut-takut je ketika itu. Di surau hanya 3 orang je, Imam Bilal, Siak ataupun AJK. Yang lain semua solat di rumah. Ada baik jugalah, mungkin ketika itu suami atau bapa menjadi imam, kan, solat Isyak, solat tarawih dan solat-solat yang lain di rumah, mungkin alhamdulillah, kan. Dan ketika itu mungkin kita diselubungi dengan perasaan takut, kan, apabila melihat banyak berlaku kematian disebabkan wabak Covid. Tahun lepas ada sedikit kelonggaran, kita boleh hadir ke surau untuk melaksanakan solat tarawih walaupun ada penjarakan, ada had bilangan dan sebagainya. Tapi tahun ini alhamdulillah kita banyak diberikan kelonggaran, dan sebenarnya inilah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat solat tanpa penjarakan. Ini sebenarnya memang kita harap, kita minta lama dah dulu. Tapi alhamdulillah Allah Taala makbulkan, kita dapat
tarawih khususnya dalam keadaan kita merapatkan saf. Maka sebab itu kita perlu mengambil peluang dan kesempatan keberadaan kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita pertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, oleh kerana kita nak masuk pertengahan Ramadan ini, maka sangat bagus kalau kita lakukan muhasabah. Kita lihat kembali apakah yang telah kita lakukan di sepanjang 10 hari berada dalam bulan Ramadan. Adakah hari-hari dalam bulan Ramadan yang 10 awal ini sama je macam sebelum Ramadan? Kalau itulah keadaan kita, maka kita tanamkan keazaman untuk lakukan perubahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berazam nak menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik. Maka perlu kita semak kembali khususnya amal ibadah kita. Solat fardu, bagaimana pelaksanaannya? Adakah kita masih lagi solat di hujung-hujung waktu? Adakah kita masih lagi solat secara sendirian? Kalau itu cara solat kita, maka ubahlah. Kita bersungguh-sungguh untuk solat di awal waktu, solat secara berjemaah. Kalaupun mungkin kita tidak dapat berjemaah di surau di masjid, tak apalah, di mana kita berada, usahakan untuk kita solat fardu secara berjemaah. Kerana solat berjemaah itu boleh dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang. Kena usahakan. Begitu juga dengan solat-solat yang sunat, kita kena usahakan. Solat witir khususnya jangan ditinggalkan walaupun satu malam. Sebab solat witir hanya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada dalam bulan yang lain. Rugi kalau kita meninggalkan solat tarawih walaupun satu malam. Kalaupun kita tak dapat solat di surau, di masjid, tak apalah, kita buat di rumah. Kerana waktu untuk solat tarawih itu sangat panjang. Selepas daripada isyak sampailah menjelang waktu subuh. Tengah malam pun boleh. Kok-koklah, mana tahu kan, kadang-kadang ada orang yang mungkin bila berbuka solat maghrib kekenyangan, lepas tu ingat nak rehat kejap, baring-baring rupanya terlena. Sedar-sedar pukul 12 malam solat isyak. Lepas solat isyak buat terus tarawih. Lepas tarawih terus tutup dengan witir. Boleh kan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Jadi kita kena utamakan juga solat-solat yang sunat. Cuba kita lazimkan, biasakan solat-solat sunat di sepanjang bulan Ramadan ini. Begitu juga dengan amalan yang lain. Baca Quran contohnya. Kita tahu bulan Ramadan ini bulan diturunkan padanya Al-Quran. Persoalannya, adakah kita baca Al-Quran? Kalau belum baca, kita masih berpeluang, masih lagi berkesempatan. Kalau dah baca, alhamdulillah. Takat mana? Takkan baru baca juz 1, juz 2. Sayanglah kan. Kita dah masuk malam yang ke-11. Patutnya ni malam yang ke-11 masuk juz yang ke-11. Mudah-mudahan nanti cukup 30 hari Ramadan, maka kita dapatlah mengkhatamkan Al-Quran. Mudah sebenarnya nak khatam Al-Quran, ikut hari Ramadan yang kita lalui. Masuk hari yang ke-15 juz 15, nanti masuk hari yang ke-20 juz 20. Tapi kena azamlah, kena sungguh-sungguh, kena cari masa, kena lapangkan masa. Kita ni kalau nak ikut masa memang sentiasa sibuk je, sibuk 24 jam. Jadi kena peruntukkan masa untuk Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut sangat perasaan kita. Memang kadang-kadang kita ni, terutama bila nak baca Quran, rasa berat je. 5 minit pun dah rasa lama dah. Tapi cuba tengok TV ataupun layan handphone, FB ke atau sebagainya, setengah jam tak rasa, 1 jam pun tak rasa. Tapi baca Quran 5 minit, ya Allah lamanya kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi bagi orang yang benar-benar bertakwa, yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, beribadah lama tak ada masalah, malah mendatangkan keseronokan, kepuasan baginya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin kita boleh tengok jugalah amalan-amalan kita yang lain, yang mudah-mudahan kita dapat pertingkatkan lagi pada baki-baki Ramadan yang ada ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil kesempatan untuk berkongsi cerita. Mudah-mudahan cerita ni boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Semalam pun saya kuliah di satu surau pun saya kongsikan cerita ini.
Saya rasa cerita ni boleh menarik perhatian kita, memberikan semangat untuk kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu ketika ada seorang hamba Allah berjalan-jalan di pinggir hutan sambil melihat keindahan alam semula jadi ciptaan Allah, menghirup udara yang nyaman. Sedang dia berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran bunyi ngauman harimau. Pada mulanya sayup kedengaran, maknanya mungkin harimau itu masih lagi jauh. Tetapi lama-kelamaan kedengaran bunyi ngauman harimau itu semakin dekat. Semakin dekat, tiba-tiba muncul di hadapannya. Tiba-tiba muncul harimau di hadapannya, di mana harimau itu memandangnya seperti hendak menerkamnya. Apa perasaan hamba Allah itu? Sudah tentulah dia ketakutan yang amat sangat. Maka hamba Allah itu pun cuba melarikan diri daripada harimau tersebut, kerana dia bimbang harimau tadi akan menerkam dia atau akan membunuh dia dan sebagainya. Dia cuba lari sekuat hati sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan. Sambil dia juga berfikir macam mana cara nak menyelamatkan diri daripada harimau tersebut. Tapi semakin laju dia berlari, semakin laju juga harimau itu mengejarnya. Walaupun dia berlari semakin jauh, tapi semakin harimau itu tetap mengejarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya sampai pada sebatang sungai. Oleh kerana dilihatnya harimau itu semakin dekat, maka dia pun tak ada pilihan. Kebetulan dia nampak di tebing sungai itu ada satu tali yang di mana tali itu menurun ke dalam sungai. Lalu dia pun berpaut pada tali tersebut dengan harapan lagi lama dia berpaut pada tali, mudah-mudahan harimau itu akan pergi. Tetapi tuan-tuan yang dimaksud sekalian, walaupun lama dia berpaut pada tali tersebut, didapati harimau itu tidak pergi, malah tetap setia menunggunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia berdoa kepada Allah Ta'ala tak putus-putus sambil berfikir macam mana cara nak selamat. Sambil dia berfikir, tiba-tiba kedengaran bunyi kocakan di dalam sungai tersebut. Bila dia toleh, bila dia tengok di bawahnya, rupa-rupanya ada 2 ekor buaya yang sedang menunggunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sudah tentu keadaannya ketika itu sangat membimbangkan, menakutkan. Di atas ada harimau yang sedang menunggu, di bawah pun ada buaya, 2 ekor buaya yang sedang menunggu. Maka si hamba Allah tadi tak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia berusaha berfikir macam mana cara nak selamatkan diri. Sedang dia berfikir, tiba-tiba keluar pula seekor tikus yang berwarna putih dari celah-celah tebing, lalu naik ke atas tali tempat dia berpaut. Elok tikus tadi naik dekat atas tali yang menjadi tempat dia berpaut tadi, sampai ke atas, maka si tikus putih tadi pun mula menggigit tali tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sudah tentu keadaannya sangat menakutkan. Kan, tak apalah, baru seekor, dia gigit pun sikit-sikit, mungkin ada masa lagi lah. Tapi tanpa disangka-sangka, keluar lagi seekor tikus yang berwarna hitam pula, naik ke atas kali, dan bila sampai ke atas mula menggigit juga. Tadi tikus putih pun gigit, ni keluar tikus hitam pun menggigit juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak tahu nak bayangkan ketika itu, di atas ada harimau, di bawah ada 2 ekor buaya. Ingatkan bolehlah, tak apa kan, boleh berpaut lama sikit, mudah-mudahan harimau tadi akan beredar ke, buaya tadi pun akan hilang ke. Rupa-rupanya datang pula 2 ekor tikus, seekor berwarna putih, seekor berwarna hitam, mula menggigit tali. Nampak-nampak macam tak boleh lama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, keadaan ketika itu sangat menakutkan. Sambil dia berfikir kan, tiba-tiba lalu di atasnya seekor lebah. Lebah tadi elok lalu, dia pun dengar tak macam mana jatuh daripada lebah itu satu titik madu. Kan, elok dia dengar madu pun jatuh, masuklah ke dalam mulut dia. Bila masuk ke dalam mulut, dia pun rasakan madu itu sungguh manis, sungguh lazat. Dan ketika itu menyebabkan dia terlupa seketika, hilang rasa takut,
lupa kepada harimau, lupa kepada buaya, lupa kepada tikus yang sedang menggigit tali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapa dia hamba Allah itu? Hamba Allah itu adalah kita semua. Hamba Allah itu adalah kita sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu tujuan kita dihidupkan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Dan banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang tujuan kita dihidupkan di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Taala, beramal sebagai bekalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cukup bekalan, tak ada masalah. Kita akan berani untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Jadi hamba Allah itu sebenarnya adalah kita. Manakala harimau itu adalah diumpamakan seperti maut atau malaikat maut yang sentiasa mengekori kita. Walau ke mana kita pergi, walaupun kita cuba untuk melarikan diri, menjauhkan diri daripada malaikat maut, hakikatnya malaikat maut tetap akan mengekori kita, akan mengikuti kita, akan mendekati kita. Kita tak boleh lari daripada malaikat maut. Manakala 2 ekor buaya yang sedang menunggu di dalam sungai itu adalah diumpamakan 2 malaikat yang sedang menunggu kita di dalam kubur nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, manakala 2 ekor tikus, seekor yang berwarna putih dan seekor lagi yang berwarna hitam, itu adalah diumpamakan dunia yang kita lalui ini. Ada hari yang silih berganti, siang dan malam. Manakala tali yang menjadi tempat berpaut itu adalah diumpamakan umur kita. Lagi panjang tali, sebenarnya lagi pendek umurnya. Pendek tali, panjang umurnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, manakala madu yang dirasakan manis, sedap dan sebagainya tadi adalah seumpama nikmat dunia. Nikmat dunia. Ada orang yang kadang bila beroleh nikmat yang sedikit menjadikan dia lupa diri, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa akan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah, lupa segala-galanya sehingga dia melakukan apa saja yang dikehendakinya mengikut hawa nafsunya. Lupa untuk buat persiapan, lupa bahawa kematian itu pasti, lupa bahawa nanti di dalam kubur malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepadanya, lupa segala-galanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kita kena mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menjadikan hati kita ini hati yang sejahtera, hati yang selamat. Cara umumnya para ulama menyatakan hati ini ada 3 jenis. Yang pertama, hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati milik orang-orang kafir. Cakap apa pun dia tak terima. Walaupun kita menyampaikan kebenaran, tertolak. Sebab hatinya tertutup. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati milik orang-orang munafik. Kan, ingat munafik ni bukan hanya di kalangan orang kafir, malah orang yang mengaku Islam pun ada juga yang memiliki ciri-ciri nifak. Kan banyak kalau kita lihat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, manakala yang ketiga pula adalah hati yang sejahtera ataupun hati yang selamat, yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberikan manfaat segala harta benda dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Maka sebab itu kita berusaha untuk memiliki hati yang salim, hati yang selamat. Ambillah peluang, ambillah kesempatan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini untuk memastikan hati kita sentiasa dalam keadaan bersih. Maka sebab itu kita kena buat tazkiyatun nafs. Memang kita ni manusia biasa, tidak sunyi daripada melakukan kesalahan, tidak sunyi daripada melakukan kesilapan, tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan bulan Ramadan, bila lagi? Kalau bukan bulan Ramadan, kita nak solat berjemaah, bila lagi? Kalau bukan Ramadan, kita nak baca Quran, bila lagi? Nak arak lepas Ramadan? Tak adalah, kan?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, betul, ambil peluang, ambil kesempatan. Allah Ta'ala beri kita peluang sebenarnya. Kita menemui Ramadan, ini sebenarnya satu nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Saya teringat, sebenarnya kita digalakkan pada malam pertama berdoa dengan satu doa juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Malah doa ini boleh dibaca bila-bila pun sepanjang bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutakabbalah. Ya Allah, sejahterakanlah kami dalam bulan Ramadan dan sejahterakanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amal ibadat kami. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya teringat malam pertama saya bertugas imam di masjid. Maghrib saya baca doa ini 3 kali. Kan memang perasan Bilal belakang saya teresak-esak. Isyak saya baca lagi. Memang jelas kedengaran dia teresak-esak. Mungkin kerana dia memahami. Kerana apa? Mungkin kerana dia merasakan Allah Ta'ala memberikan peluang kedua kepadanya. Sebab pernah satu ketika dia kena COVID tahap 4, agak teruk jugalah kan. Jadi mungkin dia merasakan ini nikmat yang cukup besar yang Allah Ta'ala berikan padanya. Ada orang kadang sampai tahap 5, sampai dah ditidurkan, tapi Allah Ta'ala masih sayang, Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang. Sebab itu kita yang sihat walafiat ini patutnya pun bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengambil peluang dan kesempatan keberadaan kita dalam bulan Ramadan ini untuk kita lebih meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai puasa yang kita lalui masih lagi di tahap umum. Patutnya puasa kita dah boleh tingkatkan menjadi puasa khusus. Puasa dalam arti kata menahan diri, bukan sekadar daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, malah turut menjaga diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ada beza kan, membatalkan puasa semua maklum kan. Kadang-kadang terlupa korek hidung ke, korek telinga ke, orang kita punyalah takut ni buat swab test kan, RTK atau sebagainya, takut tak boleh membatalkan dan sebagainya. Padahal di sana dah ada fatwa dah tidaklah membatalkan, tapi orang kita punyalah takut kan. Maknanya begitu berhati-hati dalam hal perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, tapi terlepas pandang dalam hal perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Sebab itu kena jaga kan. Bila kita puasa, seluruh anggota kita kena dijaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa khusus dan benar-benar membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, harap-harap lepas ni tak adalah bertanya kepada saya tentang kesudahan cerita tadi. Ustaz, macam mana hamba Allah tadi? Selamat tak selamat? Jangan tanya saya, sebab saya tak ada jawapan. Jawapannya itu ada pada tuan-tuan sendiri kan. Mudah-mudahan cerita itu memberikan satu motivasi kepada kita untuk terus membuat persiapan yang sebaik-baiknya bagi menghadapi maut, insya-Allah. Wallahu alam. Sekarang itu yang boleh dikongsikan, yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.